Fish oil atau minyak ikan ni merupakan satu suplemen yang terkenal dan majoriti orang pernah cuba menggunakannya. Kebanyakan farmasi di Malaysia ni menjual pelbagai jenis fish oil dengan pelbagai dos. Khasiat mengenai fish oil ni terbukti boleh membantu dan menyokong kesihatan tubuh badan kita, tetapi ia juga banyak menimbulkan mitos-mitos dan informasi yang tidak tepat. Jadi dalam video ni kita nak tengok adakah fish oil ni berkesan untuk mengurangkan paras kolesterol dalam badan, berapa banyak dos yang kita perlu ambil dalam masa sehari dan apakah perkara-perkara yang kita perlu ambil kira sebelum memilih fish oil dengan tepat. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Mitos fish oil yang selalu kita dengar adalah mengambil fish oil untuk menurunkan paras kolesterol dalam badan. Pada mula kajian yang dilakukan, memang betul fish oil ni mampu mengurangkan jumlah kolesterol dan yang paling utama adalah penurunan dari segi paras triglycerides. Tetapi beberapa kajian selepas tu menunjukkan penggunaan fish oil dalam dos yang tinggi sekitar 6 gram dalam pesakit yang mempunyai triglycerides yang tinggi boleh meningkatkan paras kolesterol LDL pula. Pada masa tu syarikat-syarikat fish oil ni dah mula melabelkan yang suplemen fish oil mereka ni mampu mengurangkan paras kolesterol dan triglycerides. Tetapi FDA mengeluarkan arahan supaya klaim-klaim tersebut ditarik balik kerana dah dikira false advertising berdasarkan kajian yang terbaru. Sebab tu tak ada satu company fish oil pun yang boleh klaim yang fish oil mereka mampu mengurangkan paras kolesterol. Peningkatan kolesterol dalam subjek yang mengambil fish oil dalam dos yang tinggi ni dipercayai disebabkan oleh komponen DHA. Bila kita sebut mengenai fish oil ni, dia jatuh dalam kategori lemak tidak tepu atau lemak polyunsaturated, di mana ia merupakan lemak essential ataupun penting kerana badan kita ni tak mampu untuk menghasilkan sendiri. Dalam keluarga lemak tidak tepu ni ada dua main lemak yang penting, which is omega 3 dan juga omega 6. Tetapi untuk video ni kita akan fokuskan lebih kepada omega 3. Penghasilan omega 3 ni bermula dengan ALA, iaitu alpha linolenic acid, dan dikonvertkan kepada EPA dan kemudian EPA akan dikonvertkan kepada DHA. Ketiga-tiga ni dikenali sebagai omega 3, cuma bilangan karbon dan bilangan double bonds dia berbeza. Tetapi yang kita selalu kenal dan kita refer apabila kita sebut omega 3 adalah EPA dan juga DHA. Since kita tahu yang DHA ni mampu meningkatkan paras kolesterol tidak baik kita, ada tak suplemen fish oil yang mempunyai pure EPA tanpa DHA komponen tu? Jawapannya ada dan nama dia adalah Vesipa. Mengikut satu kajian yang dinamakan Reduce It, di mana dia melibatkan 8,000 subjek yang dah pun menggunakan ubat kolesterol tetapi masih mempunyai paras triglycerides yang tinggi, subjek-subjek ni diberi 4 gram fish oil Vesipa yang mengandungi pure EPA sahaja. Hasil daripada kajian ni menunjukkan yang subjek mengalami pengurangan risiko serangan jantung dan strok sebanyak 25% walaupun dah makan ubat kolesterol. Jadi kesan menggunakan fish oil yang pure EPA macam Vesipa ni bukan saja dapat menurunkan paras triglycerides kita, tetapi ia juga mampu mengurangkan events ataupun serangan jantung dan juga stroke. Jadi guys, penggunaan fish oil ni ada banyak manfaat, tetapi saya nak highlight 3 yang utama sahaja. Ramai orang ingat kebaikan mengambil fish oil ni datang daripada penurunan paras kolesterol, tetapi kebaikan fish oil ni dipercayai disebabkan oleh kemampuan untuk mencairkan darah kita. Kesan dia lebih kurang macam mana pesakit yang duk makan ubat cair darah selepas kena serangan jantung. Ni adalah salah satu hipotesis ataupun teori kenapa orang Eskimo dulu tak kena serangan jantung. Tetapi kita kena tahu yang kajian mengenai fish oil dan kesan anti-platelets dia ni berbeza-beza. Jadi kalau anda adalah pesakit yang duk makan ubat cair darah hospital, jangan tiba-tiba berhenti dan tukar menggunakan fish oil pula. Dia tak sama. Manfaat kedua mengambil fish oil ni adalah kemampuan EPA dan DHA untuk menghasilkan resolvins, iaitu bahan-bahan dalam badan yang mampu mengurangkan keradangan ataupun inflammation. Kita tahu yang keradangan sendiri merupakan independent risk factor dalam pembentukan arteriosklerosis ataupun plak dalam darah yang boleh menyebabkan serangan jantung. Bukan itu saja, banyak kajian omega 3 menunjukkan kesan baik dalam pesakit yang mempunyai sakit sendi atau arthritis, terutama sakit-sakit dalam sendi jari jemari mereka. Dan manfaat ketiga mengambil fish oil ni of course adalah kemampuan fish oil menurunkan paras triglycerides secara efektif dengan dos fish oil yang betul. FDA telah meluluskan penggunaan fish oil sebanyak 4 gram sehari untuk pesakit yang mempunyai triglycerides yang sangat-sangat tinggi, iaitu lebih daripada 5.6 mmol per liter. Kesan mempunyai paras triglycerides yang sangat tinggi boleh meningkatkan risiko pancreatitis atau pankreas menjadi bengkak. Tapi 4 gram fish oil ni bukanlah fish oil yang jenis supplements, dia adalah jenis pharma grade ataupun yang memerlukan preskripsi doktor.
doktor. Jadi apakah perkara-perkara yang kita perlu ambil kira sebelum memilih fish oil? Perkara pertama adalah berkaitan dengan isu 1000 mg punya pil. Kebanyakan fish oil dimarketkan sebagai 1000 mg fish oil, sedangkan omega 3, EPA dan DHA, benda yang paling utama yang kita nak hanya dalam 300 mg sahaja. Recommendation saya adalah untuk kita cuba dapatkan minimum 850 mg of EPA dan DHA setiap hari. Jadi macam mana kita nak capai target of 850 mg of omega 3 ni? Either kita perlu makan 2 ataupun 3 pil of fish oil setiap hari, atau kita perlu memilih fish oil yang mempunyai dos yang lebih tinggi. Contoh fish oil yang saya sendiri guna sekarang ni adalah daripada Blackmores Triple Strength, di mana satu soft gel ni mengandungi 900 mg of EPA dan DHA, dan satu pil ni adalah 1500 mg. Antara problem utama yang orang tak tahan makan fish oil ni, nombor satu adalah bau dia sangat kuat, dan nombor dua adalah makin tinggi dos EPA dan DHA, saiz pil soft gel ni akan makin besar sehingga menyebabkan orang susah nak telan. Sebab tu saya pilih Blackmores Triple Strength ni sebab dia odorless ataupun dia memang tak ada bau, dan saiz soft gel ni kita kata still boleh telan lah. Bercakap mengenai jenis fish oil ni, ada dua kategori yang besar. Yang pertama adalah jenis supplements yang kita boleh beli dekat mana-mana farmasi, dan kategori kedua fish oil ni adalah jenis ubat yang kita memerlukan preskripsi daripada doktor. Beza dia, fish oil jenis ubat ni selalunya dia lebih pure dan dia datang sebagai 1 gram punya soft gel, tetapi concentration ataupun kandungan EPA dan DHA dia sangat tinggi sehingga 850 mg, dan saiz soft gel dia agak kecil. Beza utama fish oil jenis ubat dan juga supplements ni adalah kadar penyerapan dalam badan. Fish oil jenis ubat wujud dalam bentuk free fatty acids, di mana penyerapan ke dalam badan adalah jauh lebih baik dan boleh makan pada bila-bila masa sahaja. Berbeza dengan fish oil jenis supplements yang biasa ni, selalunya dia datang dalam bentuk ethyl esters atau triglycerides, di mana kita perlu makan fish oil ni dengan makanan yang lain untuk bantu penyerapan dia. Kalau kita makan fish oil supplements ni dalam keadaan perut kosong, memang sangat rugi sebab penyerapan dia kurang daripada 50%. Jadi conclusion dia daripada video yang panjang mengenai fish oil ni, adakah anda patut menggunakan fish oil? Dengan mengambil kira hampir tiada kesan sampingan dan fish oil ni tidak react dengan mana-mana ubat, personally bagi saya fish oil ni berada pada top list supplementation kesihatan saya. Tapi kalau anda tak mau suplemen dengan fish oil ni pun tak ada masalah. Anda cuma hanya perlu tingkatkan pengambilan ikan 2 ke 3 kali seminggu. Dan macam biasa, sebelum mengambil mana-mana ubat ataupun supplements, sila berbincang dengan doktor yang merawat anda. That's the video guys. Saya harap bersuka konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.